A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Firman Allah Subhanahu wa taala ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merosak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui yang kamu tidak ketahui. Daripada sini kita dapati bahawasanya terdapat 4 clue yang jelas dari sudut bahasa dan konsep nahu Arab serta saraf, bahawasanya Adam alaihissalam tidak berevolusi daripada makhluk sebelum itu. Di sini izinkan saya keluarkan 4 clue ini. Yang pertama perkataan ja'ilun, yang kedua perkataan ataja'alu, yang ketiga perkataan man, dan yang keempat perkataan yasfikud dima. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan ja'ilun? Ja'ilun di sini membuktikan bahawasanya perbuatan itu sedang berlaku. Ja'ilun dalam nahwu Arab dikenali sebagai isim fa'il. Maksud isim fa'il di sini ialah sedang melakukan. Seolah-olah dia ialah seperti fa'il, tapi dalam bentuk kata isim nama. Ya, maka di sini menunjukkan maksudnya sedang melakukan. Tak kala telah berkata Tuhanmu kepada malaikat, sesungguhnya aku ini sedang menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi ini. Maka perkataan yang kedua kita pergi kepada ataja'alu, di mana apabila mendengar perkataan ini, ya, ini ja'ilun fil ardi khalifah, maka malaikat-malaikat itu berkata. Qalu itu jamak yang menunjukkan kepada ramai, lebih daripada 2 orang, ya, 3, 4 dan seterusnya. Jadi malaikat-malaikat pada ketika itu ramai dan telah bertanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat-malaikat itu bertanya, kamu mahu jadikan lagi kah apa yang ada di atas muka bumi ini? Fiha itu, betul, itu kepada ard, kepada bumi. Man yufsidu fiha, makhluk yang berkaki 2. Saya tidak mahu menggunakan manusia di sini ataupun orang di sini. Ya, saya ingin menggunakan perkataan man yufsidu fiha, bermaksud mereka yang berkaki 2 yang sedang merosakkan bumi dan sedang menumpahkan darah. Wa yasfiku dima, menumpahkan darah. Jadi perkataan yufsidu ini, wa yasfiku dima, wa yasfiku itu adalah fa'il mudhari dalam bentuk fa'il. Simentiknya adalah seperti konsep ja'ilun tadi, iaitu bermaksud sedang berlaku. Sedang berlaku. Jadi di sini kita jelas bahawasanya ja'ilun itu sedang melakukan, sedang mencipta. Dan pada waktu yang sama, ketika malaikat tanya balik, dia kata ataj'alu. Mereka bertanya, ataj'alu, kamu nak jadikan ke lagi? Perkataan hamzah di situ menunjukkan hamzah yang bukan yang sedang berlaku dan akan berlaku. Ya, bermaksud makhluk yang Allah Subhanahu wa taala sedang menciptakan itu belum lagi terjadi. Itu perkataan hamzah itu. Ya. Di sini kita jelas malaikat tidak menggunakan hal. Hal itu menandakan sesuatu yang telah lepas berlaku. Tetapi malaikat menggunakan hamzah di situ. Satu bentuk persoalan yang
sedang berlaku dan akan datang. Ini bukti yang kedua bahwasanya Adam alaihissalam itu tidak terjadi atau tidak berevolusi daripada makhluk sebelum itu. Selepas itu penggunaan man. Di sini saya ingin menggunakan perkataan man itu ialah dalam bentuk yang berkaki dua. Makhluk yang berdiri di atas dua kaki, yang mempunyai bentuk fizikal seperti manusia. Ya, saya tidak mahu menggunakan perkataan orang di sini, ya. Kerana man itu adalah makhluk yang berdiri di atas dua kaki dan juga mempunyai dua tangan dan juga 10 jari, tetapi dari sudut kemampuan akal berbeza. Di sini akan kita bincangkan lagi apabila pergi ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-31. Kemudian kita pergi wayasfikud dima, yang sedang fa'al mudhari, yufsidu fa'al mudhari, yasfiku fa'al mudhari, yang sedang menumpahkan darah. Di sini bukti jelas. Ayat ini menunjukkan bahawasanya makhluk yang wujud sebelum Adam alaihissalam itu dalam ayat 30 surah Al-Baqarah ini adalah makhluk yang ada daging dan darah. Yang sedang bergaduh itu telah menumpahkan darah. Persoalannya, jin ada ke atau tidak? Jin wujud tetapi dalam surah yang lain. Ya, dalam ayat yang lain. Di sini dia fokus kepada makhluk yang berdaging dan berdarah ni. Kalau tidak berdaging macam ada darah, ya, wayufsiku dema, ya. Kemudian kita pergi kepada selepas itu dia wa nahnu nusabbihu bihamdika, malaikat kata lagi, dan kami ini bertasbih kepadamu dan memuji kamu dan menyucikan kamu siang dan malam. Apa Allah Subhanahu wa taala jawab kepada malaikat itu? Qala, yakni Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini lebih mengetahui daripada apa yang kamu tidak tahu. Ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala tahu bahawasanya makhluk yang dia sedang jadikan itu adalah the best creation. Berbeza dengan makhluk yang ada tengah berkelahi dan menumpah darah pada ketika itu. Kemudian kita pergi pula kepada surah Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Perkataan dalam ayat ini juga mempunyai 4 clue. Menunjukkan bahawasanya konsep ilmu itu, konsep bahasa itu sudah diajar kepada Nabi Adam alaihissalam selepas kejadiannya selepas Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad Adam alaihissalam. Kita pergi ke perkataan allama, perkataan pertama untuk surah Al-Baqarah ayat 31. Allama Adama al-asma'a, yang ketiga. Yang keempat, kullaha. Kenapa allama itu menjadi satu perbincangan yang signifikan ataupun yang penting di sini? Perkataan allama itu menunjukkan bahawasanya perkataan ini suatu perkataan yang kuat. Ya, kalau kita belajar nahwu Arab dan saraf Arab, kita tahu bahawasanya allama itu menerima 2 transitif. Maknanya perkataan allama itu kuat. Ya, kuat. Dia menerima 2 transitif di sini. Ya, allama Adama al-asma'a. Siapakah transitif di sini dan apakah transitif di sini? Transitif di sini ialah perkataan Adama. Maksudnya fa'al allama ini dalam nahwu Arab kita panggil fa'al muta'addi, yang menerima transitif
dua transitif serentak. Maknanya dia fa'il yang kuat. Ya, menerima dua transitif serentak, iaitu Adam alaihissalam dan al-asma'a. Bagaimana pula dengan kullaha? Kullaha itu merupakan taukid kepada al-asma'a itu tadi. Ya, merupakan taukid kepada al-asma'a yang mana menunjukkan nama-nama itu kesemuanya. Di manakah pembuat alamat itu? Pembuat alamat itu kembali kepada Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan Adam alaihissalam, sebab itu Adam itu dibaca baris atas Adamah, menunjukkan dia menerima transitif. Apabila penerimaan transitif berlaku, maka pembacaan mestilah dalam bentuk fathah. Dia panggil transitif yang pertama. Dalam nahwu Arab dia kata maf'ulun bih al-awwal. Maf'ulun bih yang pertama. Al-asma'a pula adalah transitif yang kedua. Maf'ulun bih yang kedua. Kenapa wujud maf'ulun bih, dua maf'ulun bih di sini? Kerana alama fi'il ataupun word ataupun perkataan kata kerja alama itu kuat sifatnya. Dia menerima dua transitif serentak. Dan bagaimana pula dengan kullaha? Kullaha pula merupakan satu bentuk penguat kepada nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Adam alaihissalam. Selepas diajar Nabi Adam alaihissalam tentang kesemua nama-nama yang terdapat di dalam syurga ketika itu, summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian aradahum itu, perkataan aradahum itu kembali ataf kepada alama. Sesudah dia ajar Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, ya, kemudian dia membantkan aradahum itu, perkataan hum itu berdasarkan pada Pasir sama ada Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, As-Sa'di, At-Tantawi. Mereka menganggap bahawasanya hum itu kembali kepada al-asma'a kullaha. Bermaksud di sini sahibul asma'. Sahibul asma' sebagai contohnya sungai, jabal ataupun gunung, ganang, batu, air dan sebagainya. Di situ mereka bersepakat mengatakan itu kembali kepada al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala membentangkan, memberitahu kepada alal malaikah, ke atas kepada malaikat tentang nama-nama yang dia telah ajarkan kepada Adam alaihissalam. Faqala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, ambi'uni, beritahu kepada aku balik nama-nama ini. Haula'i in kuntum sadiqin. Nama-nama yang telah aku bentangkan kepada kamu, sekiranya kamu itu orang yang kamu itu benar. Justru itu, sekiranya kita amati daripada ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 30 dan 31 ini, dengan bentuk kefahaman semantik, grammar, ataupun nahu, ataupun tata bahasa, ya, yang betul, kita pasti, kita faham, kita telah menjaga akidah kita. Kefahaman tauhid kita, bahawasanya tidak ada makhluk yang terevolusi kepada Adam alaihissalam. Di sini jelas perkataan ja'ilun, ataja'alu, man, wa yufsidu, wa yusfikud dima, dan seterusnya diajar Adam alaihissalam itu ilmu-ilmu, nama-nama, kesemuanya di dalam syurga itu. Perkataan alama itu ialah berasal daripada perkataan ilmu, ataupun setengah pandangan Kufi mengatakan alama itu kufiyun, mazhab Kufi mengatakan perkataan alama terhasil daripada ilmu. Adapun mazhab Basri mengatakan ilmu itu terhasil daripada alama. Apapun pandangan mazhab yang berbeza ini, pada hakikatnya alama itu menunjukkan perkataan ilmu, knowledge, ilmu pengetahuan. Sesudah dijadikan Adam alaihissalam, maka diberikan ilmu pengetahuan. Ya,
Di sini satu lagi rahsia yang ingin saya bongkarkan di sini. Al-asma'at itu disebutnya nama-nama. Timbul satu persoalan. Kenapa bukan al-af'ala? Kenapa Allah Ta'ala tidak mengatakan wa'allama Adam al-af'ala kullaha? Kenapa diajarnya nama-nama dahulu? Ya, dari sudut pemikiran falsafah bahasa, sekiranya allama Adam al-af'ala kullaha itu bermaksud sudah ada makhluk seperti Adam yang wujud. Ya, sebab atau perbuatan-perbuatan itu memerlukan kepada refleksi. Ya, bagaimana Adam ingin melakukan refleksi? Kerana tidak ada lagi makhluk yang wujud seperti Adam AS. Justru Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Adam AS nama-nama terdahulu. Nama-nama dulu. Barulah ada makhluk lain sesudah itu yang seperti Adam daripada jenis Adam juga, iaitu Hawa alaihissalam, maka berlakulah refleksi. Refleksi memerlukan kepada perbuatan. Justru ini bukti kukuh yang kedua bahawasanya Adam alaihissalam adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk manusia yang pertama, ya, yang tidak berevolusi daripada makhluk sebelum itu. Di sini saya cuba ingin menambah lagi beberapa catatan ataupun data yang akan dikemukakan tentang kejadian ataupun kejadian Adam alaihissalam ini. Kita maklum bahawasanya pentarifan bahasa antara Islam dengan Islam telah membahagikan bahasa kepada dua peringkat. Bahasa yang diperoleh hasil daripada wahyu dan bahasa yang diperolehi hasil daripada convention, atau disebut sebagai persetujuan para ulama atau bijak pandai untuk memberi nama atau panggilan kepada sesuatu benda atau perbuatan. Ini disebut oleh Ibn Faris. Di sini izin saya membacanya di dalam bahasa Arab dan saya translate. Saya terjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Inna lughatal Arab tawqifun wa dalil zalika qawluhu jalla ana'uhu wa 'allama Adam. Ibn Abbas yaqulu allamahu al-asma'a kullaha wa hiya hadhihi al-asma' allati yata'arafuha an-nasu min insan wa dabbah wa sama'in wa ardin wa sahlin wa bahrin wa jabalin wa himarin wa ashbahim dhalika min al-umam wa ghairiha. Terjemahan, sesungguhnya bahasa Arab sumbernya adalah tauqifi, yakni daripada syarak, daripada wahyu. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, dan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengajar Adam nama-nama dan benda kesemuanya. Telah berkata Ibn Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, dia yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kesemua benda-benda yang maklum di sisi manusia, yang terdiri daripada manusia, haiwan yang melata, langit, bumi, tanah rata, laut, gunung ganang, haiwan-haiwan seperti keldai, dan contoh-contoh seumpamanya, sama ada umat manusia atau lainnya. Adapun Ibn Jinni, murid kepada Ibn Faris pula, berpendapat bahawa kebanyakan ulama melihat bahasa merupakan satu bentuk identiti yang dibentuk oleh convention atau persetujuan atau permesyuaratan sejagat oleh ahli-ahli bijak pandai. هذا موضوع محوج إلى فضل تأمل غير أن أكبر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي ولا توقيف. Terjemahan, ini adalah subjek yang memerlukan kepada perhatian yang besar. Sedangkan kebanyakan ahli fikir berpendapat bahawa asal-usul bahasa hanyalah melalui persetujuan dan
penetapan manusia. Bukannya bersumberkan wahyu dan bukan juga penetapan daripada syarak. Beliau menambah lagi, وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدويج الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشهيج الحمار ونعيك الغراب وسهيل الفرس ونزيد الظبي ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجه صالح مذهب قبل. Setengah ahli fikir berpendapat bahawa asal-usul semua bahasa adalah daripada bunyian yang didengar, seperti desiran angin, dentuman guru, kericik air, ringkikan keldai, gaukan gagak, ringkikan kuda, lenguhan kijang, dan selainnya. Kemudian terlahirlah bahasa dari hasil bunyi-bunyian tersebut. Bagi saya, ini adalah alasan yang layak dipertimbangkan dan pandangan yang boleh diterima. Kenyataan ini amat menyerupai kenyataan Aristotle dalam bukunya The Interpretation yang beranggapan bahawa bahasa terhasil daripada konsep convention. I say by convention because no name is named naturally, but only when it has become a symbol. Even inarticulate noises of beasts, for instance, do indeed reveal something, yet none of them is a name. Bermaksud, saya katakan ia adalah convention kerana tiada nama dalam bentuk semula jadi. Terjadinya wujud hanyalah simbol, bahkan bunyi yang tidak jelas sebutannya. Misalnya bunyi serangga memang mengungkapkan sesuatu, namun tidak satu pun dari mereka adalah nama. Daripada kenyataan tersebut, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa sesuatu yang terhasil secara semula jadi itu tidak bernama. Bunyi yang terbit secara semula jadi itu terhasil apabila terdapat tekanan desak. Cuba kita telusuri pula pendapat Barat bahawa bahasa pertuturan dan penulisan pada asalnya ialah sesuatu yang tidak dapat dikira. Kemudian sistem dicipta untuk membolehkan bahasa itu diguna pakai dalam bentuk yang terkategori atau finit. Oleh itu konsep tata bahasa berperanan menyusunnya seperti yang telah disebut oleh Chomsky dalam bukunya Syntactic Structures. I will consider a language to be a set, finite or infinite, of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. All natural languages, in their spoken or written form, are languages in this sense, since each language has a finite number of phonemes or letters in its alphabet, and each sentence is representable as a finite sequence of these phonemes or letters. However, there are infinitely many sentences. Yang bermaksud, bagi saya, bahasa satu set atau rangkuman yang terbatas dan tidak terbatas. Yang mana set rangkuman ini telah dari pembentukan secara semula jadi bahasa itu sendiri. Sama ada dalam bentuk lisan atau simbol dalam penulisan. Ini terjadi kerana setiap bahasa mempunyai jumlah fonem yang had, iaitu huruf dalam abjad. Namun fonem ini boleh menjadi tak terhingga ataupun infinite apabila berlaku penggabungan suku kata di dalam fonem-fonem tersebut. Hasilnya adalah ketidakterbatasan dalam ciptaan, perkataan atau kalimah berlaku. Berdasarkan kenyataan ini, maka jelaslah kepada kita bahawasanya makhluk sebelum Adam AS tidak mampu untuk membina perkataan yang berangkai-rangkai seperti mana yang telah disebutkan oleh Chomsky ini. Mereka tidak mampu membina infinite terhadap penggabungan suku kata di dalam fonem-fonem. Maka ketidakmampuan membina suku kata yang berangkai-rangkai ini telah
menyebabkan mereka tidak mampu membina tamadun. Justru tamadun hanya bermula apabila wujudnya manusia pertama di atas muka bumi ini, iaitu Adam alaihissalam. Oleh itu, jika dilihat takrifan bahasa daripada kedua pendapat ini, pembahagian konsep takrifan bahasa dalam Islam boleh dibahagikan kepada bahasa yang terhasil dari kata-kata Tuhan dan bahasa yang terhasil daripada kata-kata yang dicipta oleh manusia. Barat pula melihat konsep bahasa dalam bentuk yang lebih berfokus kepada pembentukan perkataan. Pandangan agak sempit apabila bahasa itu ditakrifkan hanya berdasarkan sesuatu teknik pembuatan yang tidak disusuli oleh falsafah ketuhanan atau dalam erti kata lain terlalu bersifat materialistik atau maddi. Namun begitu, tidak semua masyarakat barat melihat perkembangan bahasa itu bersifat materialistik yang terbentuk hasil dari simbol tertentu. Bagi Noam Chomsky, seorang ahli falsafah barat, percaya bahawa konsep bahasa ini mempunyai kaitan dengan pemikiran. Baginya, bahasalah yang dapat menggambarkan pemikiran seseorang, manakala tulisan pula hanyalah simbol yang bertugas sebagai penting terhadap perkataan yang diucapkan, di mana kesemuanya berlaku melalui proses pemikiran, yang mana disebut oleh Aristotle sebagai now spoken sounds are symbols of affections in the soul. Written marks are symbols of preference in the soul, and registered marks are symbol of spoken sounds. Ya, yang bermaksud kata-kata lisan adalah simbol pengalaman mental dan kata-kata bertulis adalah simbol kata-kata yang diucapkan. Ya, itu disebutkan dengan simbol yang berevolusi. Ayat saya ini, maka kita pergi pula kepada kejadian manusia keseluruhannya. Ya, sebagaimana kita maklum bahawasanya Adam alaihissalam itu adalah makhluk yang pertama dan manusia ataupun anak-anak Adam yang terlahir daripada tulang belakang seorang bapa ataupun Adam alaihissalam itu, kejadiannya adalah berperingkat. Ya, berperingkat. Di sini saya rasa ramai yang keliru hasil daripada peringkat-peringkat yang dilalui oleh kejadian manusia itu dalam perut ibu, maka mereka beranggapan berlakulah evolusi terhadap Adam. Disebut terjadinya atwaran, disebut atwaran, ya, kejadian tingkatan pembesaran embrio ataupun baby itu di dalam perut ibu. Ya, di sini terdapat dua kejadian bersifat tidak berevolusi daripada sebelumnya. Kita pada surah Al-Baqarah yang telah kita bincangkan tadi. Ya, adapun anak-anak Adam atau Bani Adam, termasuklah kita semua ini, kejadian berperingkat. Ya, berperingkat di dalam perut ibu. Sebab itu diletak bahawa terdapat 7 peringkat, ya, kejadian manusia itu di dalam perut ibu. Allah Taala dalam surah Al-Hijr surah 15 ayat 26 hingga 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun khalaqnahu min qabl min naris samum. وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berasal dari tanah liat yang kering. Manusia yang dimaksudkan di sini ialah Adam alaihissalam, yang berasal daripada tanah yang kental yang berubah warna dan baunya. Dan jin pula kami jadikan dia sebelum itu dari angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma. Dan ingatlah peristiwa tak kala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal kental, yang berubah warnanya dan baunya. Kemudian sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan padanya roh ciptaanku
maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Itu masih dari Adam alaihissalam. Bincangkan sedikit kejadian tentang malakum. Di sini terdapat ayat surah An-Nuh. Surah Nuh, surah 71 ayat 13 hingga 14. Malakum la tarjuna lillahi waqaran wa qad khalaqakum atwar. Di sini perkataan wa qad khalaqakum atwaran ini jelas menunjukkan terdapat tingkatan. Jadi kebanyakan daripada kita berfahaman bahawa kejadian Adam alaihissalam juga termasuk dalam kaedah ataupun konsep atwar. Di sini terjemahannya ayat ini ialah, mengapa kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat. Di sini maksud berperingkat-peringkat ini bukannya terhadap kejadian Adam alaihissalam itu tadi, tetapi terhadap kejadian kita, terhadap kejadian Bani Adam salam, yang mana berasal daripada air tulang sulbi bapa. Ya. Dan disambungkan lagi, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Ia menciptakan dari diri yang itu. Kemudian ia menjadikan daripadanya istrinya Hawa. Dan ia mengadakan untuk kamu binatang-binatang ternakan dengan 8 ekor. 4 pasangan, jantan dan betina. Ia menciptakan kamu dalam kandungan ibu kamu berperingkat-peringkat. Dari satu kejadian ke satu kejadian. Dalam 3 suasana yang gelap. Yang demikian kekuasaannya ialah Allah Tuhan kamu. Baginya lah kekuasaan yang mutlak. Tiada Tuhan yang melainkan Dia. Oleh itu, bagaimana kamu dapat dipeskan dari mematuhi perintahnya? Kesimpulan kita dapat ambil daripada perbincangan kita pada kali ini, Al-Quran menegaskan kejadian manusia itu terbahagi kepada 2 unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani diceritakan secara terperinci. Dalam Al-Quran perlu melalui proses kejadian manusia seperti penggunaan beberapa istilah seperti minal ma', minat turab, sulalat min tin, minat tinil lazib, min hama'il masnun, min salsalin kal fakhar, minal ard, dan faiza sawaitu. Tentang proses kejadian pula, Al-Quran menceritakan dengan terperinci, iaitu ajinnatun fi butuni ummahatikum, janin dalam perut ibu, sulalatun min ma'in mahin, zuriat keturunannya daripada pati air yang hina. Wa qad khalaqakum atwaran, mencipta berperingkat-peringkat. Ini terdapat dalam surah As-Sajadah ayat 9, surah Al-Mu'minun ayat 9, surah ayat 6. Kesimpulan yang kita dapati bahawasanya kejadian Adam alaihissalam itu merupakan kejadian yang tidak terevolusi daripada makhluk sebelumnya itu berdasarkan kebolehan ilmu ataupun kebolehan berbahasa yang diajarkan oleh Adam kepada Adam alaihissalam. Yang kedua, kejadian manusia biasa pula melalui proses atwaran, proses perkembangan ataupun development ataupun berperingkat-peringkat yang berlaku di dalam perut ibu ataupun kandungan seorang perempuan.